Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah penyelia Encik Marzuki bin Ngah, panel penilai pertama Encik Cik Abdul Muttalib bin Ismail dan juga panel penilai kedua Dr. Yuslaini binti Yunus. Baiklah, saya memperkenalkan nama saya ialah Cik Wan Ahmad Aiman bin Cik Wan Ahmad Saifuddin, merupakan pelajar PISMP ambilan Jun 2017 Sains SK. Untuk kajian saya memilih tajuk tahap minat dan hubungannya dengan sikap terhadap sains dalam kalangan pelajar semester 8 bukan option sains di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Jadi untuk pengenalannya, saya menceritakan berkaitan dengan sains. Sains ialah kajian terhadap fenomena alam semula jadi yang harus dipelajari dengan berinteraksi secara langsung dengan alam semula jadi. Jadi melalui pendidikan sains, pelajar dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman berkaitan alam semula jadi. Kedua, menyumbang kepada penemuan dan penciptaan baru dan seterusnya meningkatkan mutu dan taraf kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Itu merupakan kepentingan pendidikan sains. Jadi bagi menjamin lebih ramai pelajar mencuburi dalam bidang sains ini, aspek minat dan juga sikap terhadap sains memainkan peranan penting dan perlulah dipupuk sejak di usia muda lagi. Minat membawa maksud kepada rasa lebih suka dan juga ketertarikan pada sesuatu perkara atau aktiviti tanpa ada yang menyuruh, manakala sikap merujuk kepada perbuatan atau pandangan yang berdasarkan pada sesuatu pendapat ataupun fikiran. Itu pengenalan. Jadi seterusnya kita pergi pada pernyataan masalah yang mana masalah-masalah berkaitan dengan sains. Pertamanya, sikap dan motivasi pelajar terhadap sains telah menurun. Yang kedua, sains bukan sahaja membosankan tetapi terlalu abstrak. Dan yang ketiga, pelajar memilih untuk tidak menyertai aliran sains pada tingkatan 4 walaupun memperolehi keputusan yang baik dalam mata pelajaran sains. Ini merupakan masalah-masalah berkaitan sains dan seterusnya akan menyebabkan kesan yang buruk. Antaranya kesannya adalah bersikap negatif terhadap sains, tidak berminat dan juga takut mungkin akan menyebabkan mereka gagal dalam sains. Jadi kajian ini perlu saya jalankan bagi melihat sendiri tahap minat dan juga tahap sikap pelajar, seterusnya melihat adakah benar minat mampu mempengaruhi sikap terhadap sains. Kajian berkaitan hubungan minat dengan sikap terhadap sains ini dijalankan kerana tidak banyak melibatkan pelajar di IPG KDRI dan seterusnya fokus lebih kepada subjek selain sains. Jadi saya mengambil kesempatan dan ruang dan juga peluang untuk menjalankan kajian berkaitan minat dan juga sikap terhadap sains. Okey, untuk tujuan kajian saya ingin mengkaji minat dan juga sikap pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains terhadap sains, serta hubungan antara minat dengan sikap terhadap sains. Okey, untuk objektif kajian saya menyatakan 3 objektif, begitu juga dengan persoalan kajian. Okey, kita pergi kepada objektif kajian iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap minat pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains terhadap sains. Yang kedua, mengenal pasti tahap sikap pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains terhadap sains. Dan yang ketiga, menentukan hubungan antara tahap minat pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains dengan sikap terhadap sains. Untuk persoalan kajian juga saya nyatakan 3 persoalan iaitu pertamanya, apakah tahap minat pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains terhadap sains. Yang kedua, apakah tahap sikap pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains terhadap sains. Dan yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara minat pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains dengan sikap terhadap sains. Dan seterusnya, kita pergi kepada hipotesis kajian yang mana saya menggunakan hipotesis nol iaitu minat pelajar terhadap sains tidak mempengaruhi sikap pelajar terhadap sains. Okay, untuk dapatan kajian nanti akan menjawablah persoalan kajian dan juga hipotesis kajian sama ada hipotesis nol ini diterima ataupun ditolak. Untuk skop kajian tersebut, saya berfokuskan kepada IPG Kampus Datuk Razali Ismail dan terbatas kepada pelajar PISMP semester 8 bukan option sains sahaja. Jadi melalui kajian yang saya jalankan ini ada kepentingannya. Antara kepentingannya ialah penyelidik boleh mengenal pasti tahap minat dan juga sikap pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains terhadap sains. Yang kedua, membantu penyelidik untuk menentukan sama ada minat dalam kalangan pelajar semester 8 bukan option sains di IPG KDRI mempunyai hubungan dengan sikap terhadap sains serta memberi gambaran tentang kepentingan minat terhadap sains kepada pihak sekolah, guru ataupun juga pelajar-pelajar.
Okey. Seterusnya dapatan kajian lalu. Okay, untuk dapatan kajian lalu ni banyak mencari dapatan-dapatan berkaitan hubungan di antara minat dan juga sikap. Pertamanya, siswa yang berminat belajar berkaitan sesuatu subjek akan diterjemahkan melalui aktiviti dan kegiatan yang berkaitan perkara yang diminati. Begitu juga dapatan yang seterusnya, iaitu minat juga boleh mendorong pelajar berusaha bersungguh-sungguh kerana minat boleh menjadi daya penggerak dan mempunyai pengaruh yang besar kepada seseorang terhadap sesuatu mata pelajaran. Untuk dapatan kajian yang lain pula, Amran pada tahun 2003 dalam kajiannya mendapati bahawa kesedaran tentang keperluan dan kepentingan bahasa Inggeris akan menimbulkan sikap yang positif dalam kalangan pelajar. Okay, kesedaran tersebut menunjuk pada minat lah. Seterusnya, kajian oleh Fajar Darian 2017 mendapati pelajar yang mempunyai minat dikatakan lebih cenderung untuk mencari ruang dan peluang yang akan membolehkan mereka terlibat dengan sesuatu perkara yang diminati mereka. Begitu juga dengan kajian Nur Sazwani et al. Pada tahun 2016 menunjukkan bahawa mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara minat terhadap sejarah dengan sikap terhadap sejarah. Dan kajian ini juga diperkukuhkan lagi oleh Zaki Azman pada tahun 2020 yang mendapati tahap minat juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap sikap. Okay, melalui dapatan-dapatan kajian ini, dia menjadi panduan kepada saya untuk menjalankan kajian ini. Sama ada kajian yang saya akan jalankan ini adakah selari dengan dapatan kajian lepas ataupun tidak. Okey, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Yang pertama, kita pergi kepada reka bentuk kajian, iaitu reka bentuk kajian adalah kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. Responden kajian pula melibatkan kesemua sampel dalam populasi kajian digunakan. Dan ini juga dicadangkan oleh pensyarah penilai saya, iaitu Encik Marzuki Bengah, kerana jumlah sampel kajian adalah kecil, iaitu melibatkan 76 pelajar semester 8 IPG keadaan yang bukan option sains sahaja. Okay, untuk instrumen kajian pula, saya menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian, iaitu terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A berkaitan dengan maklumat demografi responden, bahagian B berkaitan minat terhadap sains dan bahagian C berkaitan dengan sikap terhadap sains. Bahagian B dan C itu merupakan bahagian yang pentinglah bagi mendapatkan maklumat berkaitan tujuan kajian ini dijalankan. Untuk kesahan dan juga kebolehpercayaan bagi instrumen kajian, saya menggunakan kesahan kandungan bagi menilai, bagi merujuk dengan merujuk pakar, iaitu saya telah merujuk Dr. Badrul Main binti Muhammad Adam bagi mengesahkan kandungan soal selidik tersebut sama ada menepati konstruk yang ingin dikaji ataupun tidak. Dan saya mendapat maklum balas bahawa daripada Dr. Badrul Muin bahawa kesahan instrumen kajian tersebut adalah menepati konstruk yang ingin dikaji. Seterusnya, kebolehpercayaan iaitu berkaitan dengan ketekalan instrumen kajian untuk mengukur pemboleh ubah. Untuk kebolehpercayaan ini ia dinilai melalui ujian alpha Cronbach semasa kajian rintis. Okey, dan nilai alpha Cronbach yang diperolehi secara keseluruhannya ialah 0.944 dan nilai ini menunjukkan kebolehpercayaan yang sangat tinggilah bagi soal selidik yang ingin dijalankan. Jadi soal selidik tersebut boleh ditadbir untuk dalam kajian sebenar nanti. Seterusnya kita pergi pada kajian rintis, iaitu untuk mendapatkan maklumat awal tentang kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang digunakan. Jadi kajian rintis yang saya jalankan adalah melibatkan 30 orang pelajar bukan option sains dari PISMP semester 2 IPG KDRI yang juga merupakan bukan sampel sebenar. Okay, seterusnya prosedur pengumpulan data. Saya pertama sekali mendapatkan surat kebenaran daripada pihak IPG KDRI bagi untuk menjalankan kajian di IPG. Seterusnya, form soalan selidik disediakan menggunakan platform Google Forms dan akan diedar secara atas talian melalui aplikasi WhatsApp kepada 76 orang responden yang terdiri daripada pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains. Seterusnya, prosedur penganalisan data yang mana saya menggunakan Statistical Package for Social Science SPSS versi 26.0. Okay, untuk penganalisisan data ni ada dua, iaitu analisis secara deskriptif dan juga analisis secara inferensi. Okay, pertama sekali analisis deskriptif adalah bertujuan untuk melihat skor mean bagi interpretasi tahap pemboleh ubah kajian. Manakala analisis inferensi ada dengan menggunakan ujian analisis
korelasi persen adalah untuk menilai hubungan antara minat dengan sikap pelajar terhadap sains. Okey, seperti boleh rujuk dalam jadual seperti mana yang telah ditunjukkan untuk cadangan oleh Ghazali Darussalam dan Sufyan Hussein merupakan cadangan untuk Skomin bagi menilai interpretasi tahap, manakala cadangan oleh Muhammad Majid 2000 adalah untuk interpretasi hubungan. Boleh rujuk satu persatu, iaitu daripada sangat rendah-rendah, begitu juga yang sangat lemah dan juga kuat sehinggalah sangat kuat. Okey. Seterusnya kita pergi pada kerangka konseptual, iaitu minat terhadap sains saya jadikan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar, manakala sikap terhadap sains dijadikan pemboleh ubah bersandar. Manakala dalam kajian ini juga teori hierarki keperluan Maslow digunakan, yang mana tingkat 5 iaitu keperluan kesempurnaan diri dirujuk sebagai sikap terhadap sains boleh dicapai sekiranya minat terhadap sains dipenuhi terlebih dahulu. Maksudnya di sini sikap terhadap sains tidak akan dipenuhi tidak akan dicapai sekiranya minat terhadap sains tidak dipenuhi terlebih dahulu. Okey. Seterusnya saya membincangkan sedikit berkaitan dengan profil responden kajian, iaitu 5 perkara saja yang melibatkan jantina, bangsa, agama, pengkhususan dan juga umur. Jantina terdiri pada lelaki dan perempuan, iaitu lelaki 22 dan juga perempuan 54. Manakala bangsa dan juga agama melibatkan bangsa Melayu dan juga Cina, yang Melayu majoriti lah 75 dan Cina hanya melibatkan seorang. Begitu juga dengan agama, iaitu Islam selama 75 orang, begitu Buddha hanyalah seorang. Pengkhususan dalam kajian ini menunjukkan bahawa TESOL merupakan golongan majoriti iaitu terdiri daripada 40 orang, diikuti dengan pendidikan Islam 20 orang dan juga bahasa Melayu 16 orang. Manakala umur melibatkan umur 23, 24 dan juga 25. Majoriti adalah berumur 23 iaitu melibatkan 58 orang, umur 24 melibatkan 16 orang dan juga umur 25 melibatkan 2 orang sahaja. Okey. Sebelum analisis dijalankan, ujian kenormalan perlu dilakukan, iaitu bagi melihat data bertaburan secara normal ataupun tidak. Ianya merupakan antara prasyarat yang patut dipenuhi sebelum analisis dilakukan. Dan juga ujian ini dilakukan ke atas pemboleh ubah bersandar. Dalam kajian ini adalah sikap terhadap sains. Untuk ujian kenormalan ini, ia dilihat menerusi nilai skewness dan kurtosis yang berada pada julat positif 1.6 hingga negatif 1.96. Jadi melalui ujian kenormalan yang dijalankan dan terhadap sikap terhadap sains, nilai skewness dan kurtosis yang diperoleh seperti berikut, iaitu negatif 0.804 dan juga 0.683. Ia menunjukkan bahawa data bertaburan secara normal dan membolehkan ujian parametrik dijalankan, iaitu dalam kajian ini ia melibatkan analisis korelasi persen. Jadi untuk dapatan kajian bagi menjawab persoalan pertama yang kedua, iaitu secara deskriptif, yang dianalisis secara deskriptif, pertama sekali minat pelajar terhadap sains memperoleh nilai min 4.22. Jadi interpretasi tahapnya adalah sangat tinggi. Begitu juga dengan sikap pelajar terhadap sains, nilai min yang diperolehi adalah 4.22 yang interpretasi tahapnya adalah sangat tinggi. Untuk dapatan kajian persoalan yang ketiga itu berkaitan dengan hubungan antara minat dan sikap. Okey, minat pelajar terhadap sains dengan sikap pelajar terhadap sains mencatat nilai korelasi persen pada positif 0.87. Okey, nilai tersebut menunjukkan tahap hubungan korelasi yang kuat. Manakala nilai signifikan yang diperoleh adalah 0.00 iaitu bawah daripada 0.05. Ini menunjukkan hipotesis nol yang dinyatakan pada sebelum ini berjaya ditolak dan menunjukkan bahawa hubungan antara minat pelajar, wujudnya hubungan yang signifikan antara minat pelajar terhadap sains dengan sikap pelajar terhadap sains. Okey, baiklah, untuk perbincangan berdasarkan dapatan kajian, pertama sekali berkaitan dengan minat. Dapatan menunjukkan bahawa tahap minat pelajar terhadap sains adalah sangat tinggi. Selain itu, dapatan juga menunjukkan bahawa pelajar lebih berminat untuk mengunjungi tempat-tempat berkaitan dengan sains bagi mendapatkan sesuatu maklumat
berbanding membeli buku berkaitan sains. Itu dapatan berkaitan dengan minat. Manakala dapatan berkaitan dengan sikap pula menunjukkan bahawa tahap sikap pelajar terhadap sains adalah sangat tinggi. Dapatan juga menunjukkan bahawa pelajar sedar akan pentingnya sains dalam kehidupan seharian. Bagi dapatan yang seterusnya juga menunjukkan sikap pelajar adalah kurang cenderung untuk menghadiri seminar ataupun program berkaitan sains kerana ianya lebih berbentuk formal dan memerlukan perhatian serta komitmen yang sepenuhnya. Itu dapatan berkaitan dengan tahap. Seterusnya, dapatan berkaitan dengan hubungan antara minat dan juga sikap. Yang pertama, berdasarkan nilai korelasi, hubungan yang kuat di antara minat dengan sikap terhadap sains diperolehi. Begitu juga dengan nilai signifikan yang diperolehi, yang mana mendapati bahawa minat pelajar terhadap sains mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap pelajar terhadap sains. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat ialah sekiranya minat pelajar terhadap sains semakin bertambah, maka sikap pelajar terhadap sains juga akan turut bertambah. Seterusnya, implikasi kajian. Daripada kajian ini, ia dapati bahawa minat terhadap sains mempunyai hubungan dan mampu mempengaruhi sikap terhadap sains. Dan dapatan ini juga dapat menyokong ataupun selari dengan kajian-kajian seperti mana yang telah dinyatakan pada sebelum ini, iaitu kajian-kajian lepas. Seterusnya, implikasi kajian adalah dapat memberikan maklum balas yang positif berkaitan tahap minat dan juga tahap sikap pelajar terhadap sains dalam kalangan pelajar semester 8 IPG KDRI yang bukan option sains. Yang seterusnya, teori keperluan Maslow yang digunakan dalam kajian ini berjaya menunjukkan perkaitan dan perhubungan di antara minat dengan sikap pelajar terhadap sains. Dan akhir sekali, implikasinya adalah dapat mengetahui cara terbaik yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan tahap minat pelajar terhadap sains. Seperti mana yang dinyatakan dalam perbincangan tersebut, iaitu pembelajaran secara kontekstual merupakan ataupun memainkan peranan penting dalam meningkatkan minat pelajar terhadap sains. Jadi cadangan kajian lanjutan pula adalah boleh menjalankan kajian ini dalam skop yang lebih meluas, iaitu melibatkan pelajar IPG, semua pelajar IPG keadaan ataupun IPG, pelajar-pelajar IPG lain ataupun pesara-pesara IPG juga. Seterusnya boleh menjalankan kajian yang menekankan aspek-aspek lain seperti aspek-aspek lain selain pada minat dan juga sikap, iaitu pengetahuan dan juga pencapaian terhadap sains yang boleh jalankan. Seterusnya boleh juga kajian yang seterusnya ataupun kajian lanjutan yang dijalankan boleh menambahkan instrumen kajian seperti kaedah pemerhatian terus dan juga temu bual, yang mana instrumen kajian yang digunakan ini adalah lebih terperinci lah. Macam dalam kajian ini adalah menggunakan soal selidik saja sebagai instrumen kajian. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.